Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala bagi hidup dan dia bagi mati. Walaupun kita tak nampak Allah matikan, kita nampak orang tu sakit mati, orang tu kena langgar kereta mati, orang tu jatuh mati. Tapi ada juga orang yang kena langgar tak mati. Kita juga nak tengok sekali-sekala lah. Dan kita juga tengok orang yang sakit, lama sakit tak mati. Jadi yang bagi mati bukan sakit, bagi mati bukan kemalangan, bagi mati bukan tak ada makan, bagi mati Allah. Mati adalah roh berpisah selamanya lah. Kalau tidur tu roh berpisah je sebentar. Ya, hari-hari kita mati. Hanya roh kita tu pulang balik. Macam saya ni dah sampai 65 tahun dah. Ambil pulang. Satu hari dia tak pulang lagi. Tuan, nama mati. Jadi hari-hari kita nampak, bukan nampak, kita dengar, kita baca dekat Facebook, orang tu mati, orang ni mati. Kan? Baru ni kita tengok satu ustaz dia accident, dia tak mati. Kereta dia remuk, habis. Dia tak mati. Masa mati belum datang. Kalau masa mati dia datang, dia tak payah nak luka ke apa ke. Diam aja, tidur aja. Kan? Tengok mati. Macam Hanzalah ni bila tiba waktu mati, mana kita sangka dia boleh mati, umur muda lagi. Sekali tak boleh bangun. Bangun tak boleh bangun. Kita pun telefon Azdi, bapak dia dengan mak dia, datang sini nangis-nangis. Kita nak boleh buat apa? Dia kata kita tak boleh balikkan roh dia. Roh tu bukan milik kita, bukan milik Hanzalah, dia milik Allah. Allah dah ambil roh Hanzalah. Hanzalah sekarang dah terbaring. Mana nak dikuburkan, dia kata balik Melaka. Datuk ni semadikan dia, kan, dekat Melaka. Jadi matilah Hanzalah. Segala harapan dia nak kahwin, nak ada anak semua, orang kata tak tercapai lah, kan? Ada yang mati dalam perut ibu, tak sampai tengok dunia lagi, dah mati. Jadi ada orang yang Allah matikan lewat waktu, umur dah 100 tahun tak mati lagi. Ada belum lahir lagi dah mati. Ada muda lagi dah mati. Ada belum kahwin, belum bercucu, setengah baru kahwin, dah mati dah. Macam Rasidi ni, mana kita tak tahu, mana kita tahu bila dia mati. Dia ada 2 anak kecil perempuan, kan? Boleh tak dia sempat tengok anak dia tu kahwin? Kita tak tahu. Sempat tak dia tengok anak dia ada cucu? Tak tahu. Tanta mati besok. Jadi kita sebenarnya itu namanya hari
kita punya doomsday. Doomsday ni kita punya kebinasaan lah. Yang kita satu lagi, hari kiamat tu, the doomsday juga panggil dalam Quran. Jadi dia ada doomsday ni, dia dua, satu mati, satu kiamat lah. Yang kiamat tu kita mungkin tak jumpa lah, mungkin. Tapi kematian tu pasti, dan dia ada benar. Hari ni tak ada siapa boleh ambil balik roh tu yang Allah terangkan. Bagi tahu bapak dia jangan mati, bapak jangan mati. Isteri kata jangan mati, abang jangan mati. Tak boleh. Abang kata pada isteri dia jangan mati, jangan mati. Anak kecil lagi mati juga. Sufyan bini dia mati, anak dia masih bersusu lagi. Adakah Sufyan sangka isteri dia mati? Ada sangka? Tak ada. Dia ingat dia masih lama lagi. Tapi sekarang Allah ambil nyawa bini dia, anak dia terpaksa bagi susu lembu. Dan dia sampai hari ni tak dapat kahwin lagi. Jadi Sufyan duda tak tahu sampai bila. Allah saja yang tahu. Tak sampai dia mati, dia tak kahwin lagi. Jadi kita semua sebenarnya bapa yang mulia, masa depan kita tak tahu. Bila kita mati, kita punya anak ni ada tak yang mati? Ada orang ada anak, ada 2-3 orang dah meninggal. Ada anak, semua dah mati dah. Tak sampai tua, tak sampai dia kahwin. Ada satu makcik tu mati satu anak dia. Dia ada 2-3 anak. Lepas tu mati lagi. Mati lagi. Jadi dia takut sangat. Dan dia sangat sayang anak dia. Sangat sayang. Mati satu, mati lagi. Dia apa ubat dia nak ambil? Ubat jangan mati, ada. Jadi ubat tak ada mati, tak ada. Macam makcik dia tak boleh buat apa. Itulah penyakit yang tak ada ubat tu mati kan. Jadi bila Isa AS Allah bagi dia boleh bagi hidup orang mati, itu ke kemuncak perubatan lah. Perubatan memang yang dia tak boleh buat, orang mati hidup balik lah. Mati hidup balik ni benda yang orang manusia semua kali ini bukan calang-calang orang. Sebab itu Dajjal boleh kata dia Tuhan. Sebab Allah bagi dia boleh hidup orang mati. Tapi Isa AS dia orang bagi tahu dia anak Tuhan. Walaupun Isa AS kata saya bukan Tuhan, saya Nabi. Allah yang hidupkan orang ni balik, bukan saya. Kami kata tak juga kata. Jadi boleh hidup orang mati ni macam Tuhan. Tak ada orang boleh nampak ada manusia. Jadi dia orang memang percaya orang yang diberi oleh Allah kelebihan berhidup orang mati ni memang Tuhan. Jadi bapa yang mulia, yang boleh hidupkan orang mati ni Allah. Tapi Allah boleh bagi kelebihan tu pada siapa yang dia nak. Ada beberapa orang yang Allah bagi boleh bagi hidup orang mati. Satu Dajjal, satu Nabi Isa, satu Nabi Musa. Jadi bagi orang hidup orang mati ni lah yang menjadi dugaan lah. Ketika Dajjal datang, dia boleh hidup orang mati. Orang panggil, orang kata dia Tuhan. Jadi Allah bagi dia kelebihan tu. Hanya bezanya dengan Nabi Isa,
Nabi Isa, dia gunakan kelebihan tu bagi tahu ini Allah buat, bukan saya buat. Tapi tetap juga orang kata dia anak Tuhan. Kelebihan yang diberi itu begitu sekali besar. Dajjal dia gunakan tu untuk kata dia Tuhan. Jadi ini kelebihannya. Dua-dua kelebihan, dua-dua orang tu diberi kelebihan yang sama, beri doa mati. Satu orang beriman, Nabi Allah, satu orang kafir, Dajjal. Jadi bukan mana diberi kelebihan ni, dia ni orang tinggi. Dia tak boleh, dia tak boleh diberi ni. Nabi Muhammad tak ada kelebihan ni. Kenapa Nabi Muhammad tak diberi kelebihan di doa mati? Nabi Muhammad SAW orang tinggi, tinggi sekali di antara Nabi-Nabi. Jadi kelebihan ni bukan makna dia tinggi atau dia rendah. Dia kelebihan aja. Bila saya diberi kelebihan, boleh ni tanya Allah, dia orang semua kata saya syirik. Nabi pun tak diberi kelebihan tu, Muhammad. Macam mana dia boleh? Kata Ustaz apa? Muhammad. Jadi dia orang semua percaya dia. Ini semua penipu. Kelebihan dibagi pada saya, tak diberi pada Nabi Muhammad. Bukan makna saya tinggi pada Nabi Muhammad. Kalau macam itu boleh bercakap dengan Allah. Nabi Musa, mana Nabi kita boleh cakap dengan Allah hari-hari? Tak ada. Adakah Nabi Muhammad tu rendah? Tak, dia tinggi. Tapi kelebihan diberi berbeza-beza. Sebab dia bukan tanda orang tu tinggi. Kelebihan ni hanya satu orang boleh guna kelebihan tu untuk bawa manusia kepada Allah. Satu lagi gunakan kelebihan tu untuk bawa orang kepada dia. Kalau saya guna kelebihan ni untuk bawa kepada saya takkan ajak Tuhan supaya berucap kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dia orang tuduh saya, ajak orang kepada saya pula. Saya seperti Nabi Isa, saya tak ada ajak orang kepada saya. Walaupun saya diberi kelebihan. Jadi kelebihan ni merupakan dugaan lah. Macam kelebihan lain juga. Satu orang diberi suara cantik, suara sedap. Kelebihan tu diguna untuk cari makan, nyanyi, kan? Satu lagi diguna untuk baca Quran. Tapi untuk suka ke Allah. Biasanya orang diberi kelebihan suara sedap ni, dia tak nak guna untuk baca Quran. Kalau guna untuk baca Quran, untuk dapat hadiah, untuk dapat nama. Kebanyakan orang diberi suara sedap, jadi penyanyi lah. Dapat duit. Kalau mengaji Quran ni tak dapat duit kan. Masuk pertandingan mengaji Quran je kalau dapat johan. Dapat tiket pergi Mekah. Ataupun duit sekali sajalah. Tapi kalau jadi penyanyi, kan? Jadi penyanyi, satu orang boleh bagi azan kat kampung, Bilal, tu dia tukar jadi penyanyi. Masuk pertandingan ATM, menang juara, tukarlah karier. Tak? Walaupun azan tu, beri azan tu jauh lebih tinggi nilai, tapi dari segi nak dapat duit, tak ada nak jadi azan dapat duit kan. Jadi penyanyi. Jadi begitu lah muka cantik, kelebihan tu. Satu orang guna muka cantik, susah kalau tak ada nak tunjuk kat orang. Makin cantik, makin menggoda, makin liar dia. Semua lelaki tengok, tunjuk. Jadi makin dia menunjuklah menggunakan. Ya tak? Jadi dengan muka cantik dia dapat goda lelaki, dapat duit daripada lelaki. Tengok aja orang lelaki semua terkesan. Misalnya lah muka macam itu punya cantik. Begitu juga lelaki cantik, handsome. Jadi sama ada digunakan kelebihan yang Allah bagi untuk jalan Allah atau jalan syaitan.
Jadi kelebihan ni dugaan seperti bagaimana yang diberi kepada saya, kepada Nabi-Nabi, kepada Dajjal, kepada Karun. Karun diberi kelebihan, dia ada ilmu macam mana boleh buat emas. Tapi dia jadikan kelebihan tu untuk jalan syaitan. Jadi kelebihan ni sebenarnya adalah dugaan. Dia tak ada menunjukkan satu orang tu tinggi darjat. Tapi orang nak tipu orang lain, dia kata aku boleh buat ni, saya nak satu orang diberi kelebihan boleh jalan atas air. Dia boleh kata saya Tuhan. Api dia boleh jalan. Dia boleh kata saya Tuhan, saya tengok api. Jadi orang dia gunakan itu untuk ajak orang bertuhankan dia. Ini jalan syaitan lah. Jadi banyak orang yang diberi banyak kelebihan ni biasanya gagal. Bila mereka tak ada iman. Kalau seorang diberi kelebihan, boleh bercakap, pandai, bagus menceramah, siapa dengar je mesti tidur je. Bukan tidur, siapa dengar semua terbeliak. Dia boleh buat duit dengan ceramah tu kan. Kenapa pula dia nak buat untuk dapat iman? Kalau saya boleh ceramah, orang banyak suka saya akan bagi orang untuk cari majlis ribu-ribu, ratus ribu. Dengan tu saya dapat duit. Jadi kalau buat ceramah dapat duit, ini tak betul. Kalau buat untuk tarik orang kepada Allah, duit tak minta kan? Jadi biasanya orang yang diberi kelebihan ni boleh guna jalan dosa. Dajjal tu jadi Dajjal sebab dia diberi kelebihan lah. Dia iman tak ada. Jadi bukan maknanya kita dapat kelebihan ni kita selamat. Makin banyak kelebihan, makin iman tak ada, makin kita akan gagal. Pasti. Kata diberi muka cantik, badan bagus, suara bagus, duit banyak. Ada semua kelebihan ni tu. Jadi orang yang kurang diberi kelebihan ni, dia kurang diduga. Biasanya, tapi tak juga semestinya dia selamat. Macam Rashidi, kelebihan tak ada. Tapi ada sikit-sikit kelebihan dia. Itu pun dia dah lagak lebih pada orang lain. Jadi yang paling berbahaya, orang yang banyak diberi kelebihan. Jadi sebab itu untuk selamat, orang yang diberi kelebihan ni, dia mesti kena ada iman. Kalau tidak, mesti dia hancur. Satu orang suara tak bagus, dia nak jadi penyanyi. Tak ada orang nak dengar. Dan dibagi suara bagus, dia beri muka bagus pula lagi. Kadang orang diberi suara bagus, muka tak bagus. Ini muka cantik, handsome, suara bagus, badan semua. Tentu orang suka tengok, suka dengar suara. Ya. Jadi penyanyi cantik dan suara bagus, dia mesti laris lah. Laris ni dapat apa? Dapat duit. Bila dapat duit, biasalah kan. Takkan guna jalan Allah pula. Kalau kita banyak duit, kita guna jalan Allah, kita mesti ada iman. Kalau tak ada iman, kita mesti ada kereta besar, motor besar, rumah besar. Perempuan keliling kita. Duit banyak, biasalah. Jadi dengan duit banyak, harta banyak, kita rosaklah. Sebab itu Karun rosak, Dajjal rosak. Yang tak rosak ni kelebihan diberi pada Nabi-Nabi. Kenapa Nabi-Nabi ni diberi kelebihan dia tak rosak? Sebab iman dia. Kata Subiannya, diberi kelebihan. Muka lawak, badan segak. Ini badan gempal macam badak. Kan? Muka pun macam mamak. Perempuan tengok sekali pun tak berselera. Bau busuk badan, baju. Jadi tak ada kelebihan. Jadi jalan untuk buat maksiat tu susah sikit lah. Sebab itu sampai hari ni dia dah kahwin dulu masa dia muda dulu, dia kahwin dengan perempuan tu. Saya tanya perempuan tu kerja apa? Dia jual aja
dia berniaga. Kerja pasal barang. Tak berniaga tolong makcik dia. Dia mengoratkan perempuan tu. Itu je lah yang nak dia. Dia tak dapat yang doktor semua tak ada. Perempuan jual kuih-kuih ni lah kat tepi jalan. Walaupun dia pernah pergi belajar Amerika tu kan, tapi tak lulus. Sebab dia tak ada ni lah kan. Kalau diberi kelebihan lagi, tentu dia akan rosak. Keadaan macam ni pun dia dah rosak, apa lagi. Jadi iman ni yang hari ni kita macam kita tak ada diberi kelebihan. Kita tengok orang tu banyak diberi kelebihan, kita pun rasa untung dia, bagus betul. Tapi kita tak tahu dia telah gagal dengan kelebihan. Dia telah terjerumus ke jalan maksiat, dosa, kumpul harta. Apa yang dibanggakan dengan dunia, iman tak ada, semuanya akan habis, semuanya akan hilang. Satu orang paling cantik, suara bagus semua, mati tak? Mati. Tiba masa mati, dia tak, jangan mati, jangan mati, mati. Apa akan dibawa? Kelebihan tu tak ada. Kelebihan tu tak dibawa. Yang dibawa amal. Ya tak? Tapi oleh kerana kelebihan diberi tu, amal jadi rosak. Semua jadi rosak. Jadi yang dibawa ke dalam kubur, amal rosak. Yang ditukar oleh Allah jadi api, bara, cemeti. Dipukul lah. Waktu tu baru kita tahu sebenarnya saya rugi. Banyak sangat kelebihan. Macam Mesak ni banyak kelebihan tak? Banyak kan? Boleh tak Mesak guna untuk keburukan? Boleh. Begitu juga Mesak boleh guna dia untuk kebaikan. Jadi saya pilih untuk guna dia untuk kebaikan. Saya boleh buat ceramah ribu-ribu orang. Ada. Pakai pakaian bagus. Suara saya juga bagus dengan izin Allah. Begitu juga menulis, bercakap ya. Jadi kelebihan ni adalah dugaan. Tapi sangat susah kita bila ada kelebihan guna untuk sukakan Allah. Yang jalan ini memang tak jalan bukan duitnya. Jalan untuk sukakan Allah ni bukan jalan buat duit. Ini jalan buat amal. Jadi biasa dia tak jadi kaya walaupun banyak kelebihan. Macam saya. Boleh tak saya masuk politik? Boleh kan? Sebab pandai bercakap. Inggeris, bahasa Inggeris boleh? Boleh. Belajar mana? Tinggi, Melbourne Uni. Apa ada kekurangan? Kalau saya masuk parti boleh jadi ketua parti. Orang masuk parti tu bukan banyak kelebihan. Jauh lebih banyak saya kelebihan lagi. Tapi saya tak ikut jalan tu. Saya tak adalah ikut jalan buat duit. Ada. Kalau saya masuk jalan politik, saya buat harta. Dapat tanah, dapat kontrak, dapat projek, dapat ini. Tentu saya tak ada kat sini. Jadi jalan ni, orang ni diduga. Pilih jalan mana? Jalan buat harta, jalan buat nama. Ini nama jalan dunia. Jalan ni semua orang nak ikut. Hanya banyak tak boleh ikut sebab kelebihan tak ada. Macam Rasidi ni, kelebihan tak ada. Kalau Rasidi boleh jadi ahli politik Rasidi. Samad. Boleh tak? Hari ni jalan untuk dapat famous, dapat harta, jalan politik lah. Antaranya lah. Jadi penyanyi ya juga. Pemuzik apa semua. Di jalan buat harta, jalan berkuasa, masuk parti. Tak kira rasa lah. Hari ni berapa banyak parti kat Malaysia. Mula-mula satu parti UMNO. Kemudian jadi parti PAS. PAS ni pecahan dari UMNO. Lepas tu berjasa. Macam-macam parti berjaya. Sekarang PKR. Dari PKR bersatu.
macam-macam parti. Dan semua dia orang Melayu. Dan semua dia orang Islam. Kenapa banyak parti? Sebab banyak nak jadi ketua. Kenapa nak banyak jadi ketua? Banyak nak jadi Perdana Menteri. Kan? Kalau tak jadi ketua bersatu, presiden nak bersatu, Muhyiddin mana nak jadi Perdana Menteri? Mahathir. Macam-macam. Anwar Ibrahim, PKR. Itu pecahan UMNO semua tu. PAS banyak lagi pecahan. Jadi nampak sangat jalan politik ni bukan jalan untuk bangunkan negara ke bangsa, bukan. Semua jalan untuk dapat dunia. Nama je lah, cakap memang betul semua untuk memperjuangkan bangsa, negara, agama. Ini semua percakapan yang sebenarnya periuk nasi. Periuk dia. Periuk apa? Periuk nasi dia lah. Ada. Jadi politik ni cara ada orang yang nak berpolitik memang ada kelebihan, baru boleh naik atas. Kalau kelebihan tak ada, education tak bagus, cakap tak pandai, ilmu kurang, mana nak jadi ketua? Jadi macam Rashidi, jalan untuk itu tak ada. Jalan untuk menjadi penyanyi tak ada. Jalan untuk jadi penari tak ada. Jalan untuk orang kaya tak, semua tak ada. Jadi dia tinggallah kat rumah ni, Istiqbal ni, yang boleh bagi dia free duduk ataupun bayar ditunda. Sewa 100 saja, itu pun tak boleh nak bayar. Jadi seperolok dah dekat sini. Sebab dia tak ada jalan. Cuba diberi kelebihan. Kau tengok dia ada sini, mana ada. Pertama, sijil pelajaran tinggi. Dia STPM, tak boleh naik universiti. Habislah, itu saja out. Orang takkan vote dia jadi presidennya. Nak vote presiden mesti ada orang degree, master, universiti luar negeri, tak universiti luar negeri, lepas tu tambah lagi pandai bercakap. Itu. Pandai bercakap, ilmu tinggi. Jadi kelebihan-kelebihan ni semua dugaan. Kita akan hanya selamat bila iman ada. Kalau iman tak ada, kita dengan kelebihan ni kita akan rosak, kita akan masuk neraka. Jadi orang yang banyak diberi kelebihan ni sebenarnya ahli neraka kebanyakan. Sangat-sangat sedikit mereka ni jadi orang agama, orang Allah. Sikit, sangat sikit dan sangat-sangat tak ada lah. Macam pasir sikit ni. Semua pasir yang intan tu tak ada, susah nak cari. Macam Sufian, kau diberi kelebihan macam saya, apa dia buat? Ada dia kat sini sama. Takkan ada kat sini. Tapi saya tak pilih jalan tu. Dengan izin Allah SWT. Saya pilih jalan dakwah, jalan agama, jalan nak mendekatkan dengan Allah. Jalan ni bukan jalan buat duit lah. Dan saya pun reda, saya tak banyak duit. Allah akan bagi saya banyak duit satu waktu bila Allah tahu saya boleh jaga duit. Duit tidak boleh rosakkan saya. Allah bagi duit. Allah takkan bagi duit kat saya bila duit boleh rosakkan saya. Sebab itu saya tak ada duit, tapi semua ada. Sampai satu waktu Allah bagi saya duit banyak. Masa tu kamu kata bagus saya jadi macam Mamesap. Agama ada, duit ada, apa ada, semua ni ada. Dia tak tahu macam mana lama saya tak ada duit. Tapi kalau saya ikut jalan yang cepat tu, saya nak duit, saya akan banyak duit daripada dulu lagi. Sampai hari ni. Tapi bila jalan agama, mula-mula tak ada duit. Allah bagi iman dulu. Iman kuat. Sampai Allah tahu bahawa dia ni duit dengan pasir sama je. Baru duit datang. Macam sahabat-sahabat Nabi, tak ada diberi dunia mula-mula, diberi kemudian. Itu pun ada juga sebahagian sahabat yang gagal juga, sikit. Bila harta kuasa. Jadi bukan senang diberi dapat kelebihan ni. Dia adalah dugaan. Kalau iman tak ada, kita akan hancur. Pasti akan sesat dan masuk neraka. Jadi bagaimana iman nak dapat? Ini kerja orang tak tahu.
kerja nak kuatkan iman. Banyak orang cakap kuatkan iman. Tapi macam mana nak kuatkan iman tak tahu. Inilah kerja yang sebenarnya dah Nabi dah tunjuk dah. Tapi bila Nabi meninggal dia terus mati. Mati sampailah ke hari ini. Iaitu kerja buat gash. Seperti Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Bukan kerja tu sebenarnya tersembunyi. Semua Nabi-Nabi buat kerja tu. Hanya manusia bukan Nabi kata ini Nabi. Sebenarnya dengan kerja Nabi inilah kita dapat iman kuat. Walaupun diberi kelebihan seperti Nabi-Nabi, kita dapat dekat dengan Allah. Nabi Yusuf kelebihan dia apa? Sangat cantik. Tak ada orang cantik macam dia. Dia berjaya tak? Sebab dia gunakan kecantikan dia. Cuba cantik itu diberi pada Yazid yang tak ada iman. Abang agak macam mana jadi? Dia ada kat sini. Perempuan semua bergayut. Tak? Harta kaya macam Nabi Sulaiman, itu kelebihan. Nabi Daud, betul tak? Nabi kita Muhammad SAW, banyak kelebihan dia. Tapi bila buat kerja Nabi-Nabi, iman jadi kuat. Ini kerja Nabi, mengajak orang kepada Allah. Kalau kita mengajak orang kepada Allah macam Nabi-Nabi, walaupun kita diberi kelebihan, walaupun kita diberi harta, walaupun kita diberi nama, walaupun kita diberi kuasa, kita tetap akan selamat. Kita akan terus jadi kekasih Allah. Semua harta kelebihan Allah bagi ni kita anggap sebagai dugaan yang kita berhati-hati, tidak terjebak di dalam tipu daya dugaan. Gas.